Sofia mana? Lama lah tak nampak Anis Sofia. Okey, Anis Sofia mana Anis Sofia? Buka kamera. Okey, jadi okey. Jadi cikgu terang lagi sekali untuk bab ini adalah kelas yang terakhir. Kelas malam ni adalah kelas yang terakhir untuk bab ni. Jadi boleh fokus macam mana cikgu selesaikan. Okey, cikgu dah pergi kepada 2 kelas, satu kelas jarak masa, satu lagi kelas laju masa. Okey, bab ni cikgu terang lagi sekali, bab ni sangat-sangat memerlukan penjelasan. Sangat-sangat memerlukan kenapa dia jadi macam tu. Kenapa dia jadi macam tu? Kenapa bukan macam ni? Jadi cikgu harap sangat kamu fokus. Kamu fokus. Boleh tak fokus? Boleh tak boleh ni? Okey, cikgu Boleh. nak. Okey, baik. Okey, jadi Boleh. untuk yang beragama Islam, kita akan buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Jadi, kita tengok kepada graf gerakan. Sebenarnya kita dah habis. Malam ni, malam sesi latihan untuk kalau ada huruf. Cikgu tak pernah lagi ajar kalau ada huruf. Macam mana tu? Okey, nanti cikgu akan pergi. Okey, jadi yang pertama sekali kita akan selesaikan untuk homework. Jadi untuk penjelasan homework ni adalah penting lah. Sebab apa? Sebab kalau lah cikgu tak jelaskan, kod-kod lah kamu tak faham. Macam mana kamu nak buat kalau kamu tak faham? Okey, jadi yang pertama sekali cikgu jelaskan macam mana graf laju masa. Okey, macam mana graf laju masa. Cikgu akan recap balik. Cikgu akan ambil masa untuk recap balik. Jadi cikgu nak kamu fokus. Boleh tak boleh fokus? Boleh. Okey, bagus. Boleh. Okey, jadi sekarang adalah tentang graf laju masa. Okey, apa yang kena ada dalam graf laju masa ni? Kita tengok sama-sama. Okey, yang pertama sekali, paksi. Paksi. Paksi dia adalah tentang laju. Yang kedua, paksi X. Paksi X dia adalah tentang masa. Paksi Y untuk laju, paksi X untuk masa. Itu adalah perkara pertama. Yang kedua, tiga jenis pergerakan. Tiga jenis pergerakan. Kalau dia ke atas, maksudnya dia ada kecerunan. Cikgu tulis Okey, dia ada kecerunan. Ni untuk graf laju masa. Bila ada kecerunan, maksudnya dia ada pecutan. Okey. Bila ada kecerunan, cikgu ubah nota cikgu, ada perubahan laju. Ada perubahan laju. Apa jenis perubahan dia? Okey, yang pertama dia naik. Mana dia naik ni? Okey, yang ini dia naik ke atas. Yang kedua dia turun. Dia turun ke bawah. Jadi perubahan laju kalau kecerunan dia ke atas, maksudnya dia berlaku pecutan dekat situ. Dia berlaku pecutan. Apa maksud pecutan ni? Pecutan ni senang cerita dia makin laju. Makin laju. Dia gerak slow, dia memecut. Maksudnya perubahan laju dia adalah dia makin laju. Yang kedua, kalau kecerunan dia ke bawah, maksudnya dia berlaku apa? Dia berlaku nyah pecutan. Nyah pecutan ni apa? Dia makin lambat. Dia makin lambat. Okey. Pecutan makin laju, nyah pecutan makin lambat. Ingat, kalau dalam bab ni, apa yang kamu kena fokus adalah bahagian kecerunan. Okey. Apa formula laju? Okey. Formula laju dekat sini cikgu nak terang. Kalau kita nak kira dia makin laju ke, dia nak makin lambat ke, formula dia adalah laju sama dengan, silap laju pula, pecutan. Formula pecutan adalah laju bahagi dengan masa. Ini adalah
formula dia. Laju bahagi dengan masa. Ingat formula ni senanglah kamu nak kira dia punya laju masa. Okey, itu yang pertama. Yang pertama adalah apabila graf dia ada kecerunan. Yang kedua, apabila graf dia tiada kecerunan, dia mendatar. Dia mendatar dekat sini. Macam mana nak selesaikan kalau dia mendatar ni? Okey, boleh tengok Nombor 2, kalau dia mendatar, maksudnya dia tak berhenti, dia tak berhenti. Dalam graf laju masa kalau dia mendatar dia tak berhenti. Apa maksud dia kalau dia mendatar? Maksudnya kita bercakap tentang laju seragam. Laju seragam ni macam mana? Laju seragam ni bila kita press 60 km per jam. Kita bawa kereta 60 km per jam. Kita kekalkan 60 km per jam dalam jarak yang tertentu. Contoh orang tu nak kena saman. Saman berapa? 110. Atas 110 kena saman. Jadi dia nak laju ni. Dia nak laju ni. Bila dia nak laju dan dia tak nak kena saman, dia kekalkan kelajuan dia 105 km per jam sepanjang highway tu. Jadi graf dia akan jadi macam mana? Graf dia akan mendatar macam ni. Itu nombor 2. Kalau dia tiada kecerunan. Maksudnya dia laju seragam. Okey, akhir sekali dalam graf laju masa. Dalam graf laju masa, jarak pun kita boleh dapat. Jarak adalah bersamaan dengan luas bawah graf. Bila kita bercakap tentang luas graf, dia ada 3 jenis bentuk sahaja. Dia ada 3 jenis bentuk sahaja. Yang pertama bentuk segitiga. Yang kedua bentuk petak. Dan yang ketiga bentuk trapezium. Okey, ini sahaja kita recap. Ini sahaja kita recap. Sekejap cikgu, tengah salin. Okey. Cikgu baru nak teruskan. Okey, salin Okey, jadi dekat sini, okey. Dekat sini cikgu nak fokus tentang unit. Cikgu dah bagi dah nota-nota ni, tapi cikgu recap balik sebab kita nak buat latihan laju masa dan cikgu akan recap balik lepas ni tentang jarak masa. Salin. Okey, apa yang kena ada dalam huraian? Bila dia bercakap tentang huraian, apa yang nak kena ada? Okey, kamu kena ingat. Dalam kertas 2 SPM selalu keluar graf jarak, graf gerakan ni. Kalau kamu tak dapat jawab soalan pertama, kamu tak akan dapat jawab soalan kedua, tak akan dapat jawab soalan ketiga dan seterusnya. Total markah selalunya 9 markah, tak dapat jawab soalan pertama, hilang 9. Walaupun kamu faham graf-graf dekat sini. Okey, jadi fokus. Okey, tentang huraian. Bila cikgu bercakap tentang huraian, apa yang kena ada selalunya? Huraian ni bercakap tentang masa lah. Bercakap tentang soalan yang terakhir. Huraian bila graf laju masa, apa yang kena ada? Yang pertama tentang laju. Kamu tengok dekat paksi dia. Y. Yang kedua tentang masa. Nak dapat ni ambil sahaja dekat paksi dia. Yang ketiga tentang pecutan ataupun nyah pecutan. Yang keempat adalah tentang jarak. Jarak. Salin. Lepas ni kita nak buat latihan. Dah cikgu. Okey. Okey, yang lain dah habis salin dah?
Tak. Dah. Okey, ada yang belum. Salin. Lepas ni kita buat sama-sama latihan laju masa. Lepas tu kita buat sama-sama latihan yang ada huruf. Maksudnya dia tak bagi nilai laju kat sini, dia terus letak sini T, sini X, sini X pula. Sini A, sini B. Dia suruh cari apa T dia, apa A dia, apa B dia. Nanti kita buat sama-sama. Okey. Okey, ni graf laju masa. Bawa buku teks. Hari ni soalan-soalan yang cikgu akan pilih adalah soalan-soalan buku teks. Okey. Okey, habis dah kalau belum habis ambil gambar tau, ambil gambar. Okey, jadi cikgu akan teruskan kita punya lesson macam mana nak buat soalan-soalan graf laju masa. Okey. Jadi boleh tengok homework kamu. Boleh tengok homework kamu. Cikgu harap kamu dah print lah. Okey, boleh tengok homework kamu untuk graf yang jarak ni cikgu tak sentuh. Cikgu akan pergi kepada yang pertama. Soalan yang pertama. Okey, jadi cikgu nak semua orang fokus. Sebab apa? Sebab kalau soalan ni kamu tak dapat buat, macam mana kamu nak selesaikan soalan yang seterusnya. Contoh macam cikgu cakap, V. Macam mana nak dapat nilai V? Okey. Okey, lepas tu kat sini cikgu cakap, macam mana nak dapatkan nilai T? Okey. Dan seterusnya. Okey. Jadi dekat sini cikgu akan buat dulu page nombor 3. Yang mana yang tak ada dulu Okey, cikgu akan buat dulu page nombor 3 lah dulu Cikgu akan buat page nombor 3 bagi kita faham dahulu konsep dia. Kita faham dahulu konsep dia. Okey, jadi cikgu akan fokus kepada page nombor 3. Kenapa? Sebab dekat sini kita akan buat latihan yang semua nilai dibagi. 36, 33, 18, 4, 10. Dia tak ada pun tanya T ke, V ke, A ke. Dia letak semua nilai. Okey, jadi bila dia letak semua nilai, kamu kena dapat buat. Sebab kalau kamu tak dapat buat, kalau dia dah bagi nilai pun tak dapat buat, macam mana kamu nak buat soalan yang dia tak bagi nilai? Okey. Jadi, cikgu pergi kepada soalan A. Okey, boleh ke cikgu mula buat ni? Nak dengar suara sikit boleh ke? Boleh, cikgu. Okey, baik. Okey, kita pergi kepada soalan A. Jumlah jarak yang dilalui oleh Zarah tu dalam tempoh 10 saat. Ini 10 saat. Jadi kamu kena kira bentuk dia. Kamu kena kira bila cikgu bercakap tentang jarak, tengok balik nota. Apa jarak ni? Apa yang dia ada dalam jarak ni? Jarak adalah luas bawah graf. Jadi kalau kamu nak mula buat jarak, kamu kena keluarkan dahulu bentuk dia. Jangan gelojoh. Jangan gelojoh. Bentuk yang pertama adalah bentuk ni. Keluarkan dulu bentuk. Bentuk yang kedua, ini bentuk pertama. Bentuk yang kedua adalah bentuk ni. Pisahkan bentuk tu. Sebab apa? Sebab lepas ni kamu nak masukkan nilai. Okey, jadi kita pergi kepada bentuk pertama. Bentuk pertama, bila kita nak ambil jarak trapezium, kita kena ambil jarak ni. Okey, ini adalah jarak dia. Siapa yang tertukar 33 salah. Jarak dia adalah 36. Okey, habis dekat situ. Kemudian, jarak yang dekat belah bawah ni 0 ke 4. Maksudnya, luas dekat sini adalah 4. Luas pula. Panjang dekat situ adalah 4. Dan yang terakhir dekat sini adalah 18. Sini adalah 18. Okey, sampai situ jelas ke untuk soalan A? Boleh faham semua? Boleh. Okey. Keluarkan bentuk, masukkan dia punya jarak. Okey, kita pergi pula kepada soalan nombor 2. Tinggi ni, kalau kita tengok dekat sini, dia punya tinggi adalah 33. Untuk jarak yang ni, tinggi yang ini, tinggi dia jatuh pada 18. Manakala panjang dekat bawah ni, siapa pergi ambil 10 tu salah. Macam mana nak dapat panjang bawah tu? 10 tolak dengan 4. Bila 10 tolak dengan 4, kita dapat 6.
Jadi dekat sini barulah kita kira dia punya luas. Barulah kita kira dia punya area. Okey, yang pertama, luas yang pertama, trapezium. Apa formula dia? Tengok balik. Minggu lepas. Tak pun kalau tengok cikgu ajar. 1/2 darab H1 tambah H2 darab B. Ni kalau trapezium dia tegak. H1/2 darab H1 dia 36. Tambah H2 dia 18. Darab 4. Letak kurungan. Selesaikanlah. Kita nak selesaikan sahaja dalam kalkulator. 36 tambah 18 darab dengan 4 bahagi 2. Kita akan dapat 108. Ini adalah jarak untuk bentuk yang pertama. Maksudnya kereta ni, Zarah ni travel daripada 0 ke 4 saat. Dia dah lalu berapa jauh? Dia lalu 108. Untuk unit, siapa tahu unit dia 108 kilometer ke, meter ke, sentimeter ke, milimeter? Macam mana kita nak tahu unit dia? Tengok laju. Kita tengok paksi Y. Kalau nilai laju dia meter per second, maksudnya dia bercakap tentang meter. Jadi jawapan untuk jarak 0 ke 4 saat adalah 108 meter. Tu cara dia. Nombor 2, cikgu teruskan nombor 2. Nombor 2, total jarak dia 1/2 dalam kurungan 18 tambah 33 darab dengan 6. Tekan kalkulator. 18 tambah 33. Tekan. Darab dengan 6. Kita dapat 153 meter. Jadi bila dia tanya total jarak untuk tempoh 10 saat. Ini jarak berapa lama? Ini jarak dalam 4 saat. 4 saat dia dah travel 108 meter. Lajulah tu. Okey. Kedua, Usain Bolt pun 100 meter berapa saat? Nak 7 saat. Maksudnya ni dia bukan berlari. Dia bukan berlari. Okey. Cikgu teruskan. Kalau 183 meter dia travel selama 6 saat. Okey. Jadi dekat sini kalau dalam 10 saat berapa jauh dia travel? 108 meter tambah 153 meter. Kita akan dapatlah jawapan dia 261 meter. Ini jawapan sejauh mana dia travel. Jelas ke semua? Jelas. Okey. Jelas. Okey, bagus. Okey. Okey, habis. Cikgu akan buat pula untuk soalan B. Bila dia tanya laju purata. Bila dia tanya laju purata. Okey. Sekarang ni kalau dia tanya laju purata, kamu kena faham dia nak kalau kita kalau dia minta laju purata, kamu kena faham formula dia. Kamu kena faham formula dia. Kejap Jarak masa, laju masa. Okey. Cikgu nak tengok formula. Okey. Laju purata, formula dia. Salin. Cikgu tak tulis tadi. Laju purata, formula dia adalah jumlah jarak. Salin. Jumlah jarak. Sama je. Darab bahagi dengan jumlah masa. Ni laju purata. Jadi, bila cikgu tanya laju purata, kalau soalan A kamu tak dapat nak buat, macam mana kamu nak selesaikan soalan B? Kalau jumlah jarak kita dapat jumlah jarak yang salah, kita akan salah jawapan kita. Jadi laju purata dekat sini 261 meter bahagi dengan jumlah masa. Jumlah masa dia adalah 10 saat. Jadi 261 bahagi dengan 10 kita dapat 26.1. Unit untuk laju.
MS -1. Ini jawapan B. Jelas ke semua? Cikgu tunjuk untuk soalan A dan B. Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Salin. Cikgu nak semua orang salin. Boleh. Okey, bagus. Okey. Okey, jadi cikgu akan teruskan. Sempat salin tak ni? Sempat. Okey, untuk siapa-siapa yang tak sempat ni tak apalah, cikgu ambil gambar. Cikgu ambil gambar apa latihan yang kita dah buat sama-sama. Okey, jadi cikgu akan teruskan kepada latihan yang kedua. Cikgu teruskan kepada latihan yang kedua. Ni dah ada nilai T. Cikgu nak cari yang tak ada nilai lagi. Okey. A. Jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan A. Ini cikgu pilih untuk latihan yang dia bagi lagi nilai. Dia bagi lagi semua nilai dekat laju. Dia bagi lagi semua nilai dekat masa. Jadi ambil peluang ni untuk kamu fahamkan betul-betul dia punya konsep. Okey, kita pergi kepada soalan A1. Cikgu buat dekat atas ni. Okey, A1. Hitung kadar perubahan laju terhadap masa. Hitung kadar perubahan laju terhadap masa. Maksudnya apa? Maksudnya dia ada berlaku perubahan laju. Perubahan laju, formula dia. Formula dia adalah laju bahagi masa. Dia nak dekat mana? Dia nak bagi 40 saat yang pertama. Bila dia mention pertama, kita baca dari depan. Kalau dia mention yang terakhir, kita baca dari belakang. 40 saat yang pertama. Mana 40 saat yang pertama tu? 40 saat yang pertama, cikgu nak kamu nampak. 40 saat yang pertama dia berada di sini. Jadi nak kira dia punya perubahan laju tu adalah mana? Kamu kena kira kecerunan dia dekat sini. Laju tu nilai dia nak ambil dekat mana? Laju tu nilai dia nak ambil dekat mana? Kamu ambil yang paling tinggi dekat sini 70. Masukkan 70. Masa nak ambil dekat mana? Dekat point ni juga ambil ni masa dia. Per 40. Masukkan 70 bahagi 40. Cikgu punya suara, cikgu harap tak terpekik. Cikgu tiba-tiba semangat sikit. 70 bahagi 40, kita dapat 1.75. 1.75. Dia minta unit dia meter minit. Jadi dekat sini meter minit. Jadi bila dia minta meter per minit, kamu kena faham satu benda. Okey. Sekejap cikgu rujuk. Okey, kamu kena faham satu benda. Apa benda yang kita kena faham tu? Unit dia. Unit dia. Meter per minit. Dekat sini, cikgu terlupa untuk terang dekat kamu. Apa yang cikgu terlupa untuk terang dekat kamu? Dia minta, sorry cikgu ni. Unit dia, cikgu lupa nak bagi tahu. Meter minit -2. Sekarang ni laju dia, jumlah laju dia dekat sini. Cikgu tunjuk jumlah laju dia dekat sini. Dia punya laju adalah 70. 70, lepas tu kamu tengok unit dia. Unit dia meter dah. Meter minit -1. Untuk masa, cikgu pergi ambil 40 dah betul dah. 40 tu dah betul dah. Tapi kamu kena faham, 40 ni dalam keadaan saat. Unit yang dia nak, jawapan yang dia nak adalah dalam keadaan meter dan minit. Maksudnya 40 saat ni kamu kena tukarkan menjadi minit. Jadi macam mana 40 saat nak tukar jadi minit?
Siapa boleh bagi tahu cikgu? 40 saat tukar jadi minit. Bahagi 60 ke darab 60? Darab. Bahagi. Bahagi. Masa saat. Masa lepas saat kita ada minit. Lepas minit kita ada jam. Lepas jam kita ada hari. Fahamkan ni. Kalau saat nak pergi kepada minit, kamu bahagi 60. Dan daripada minit nak pergi kepada jam, kamu kena bahagi 60. Kalau daripada jam nak pergi kepada hari, kamu kena bahagi dengan 24. Salin formula tu. Tapi daripada hari nak pergi kepada jam, kamu kena darab 24. Daripada jam nak pergi kepada minit, kamu kena darab 60. Daripada saat nak pergi kepada daripada minit nak pergi kepada saat, kamu kena darab 60. Sekarang ni masa kita 40 saat. Bila masa kita 40 saat dia berada dekat sini, cikgu nak tukarkan kepada minit, maksudnya cikgu kena lalu yang biru dekat atas ni. Bila cikgu lalu dekat biru ni, cikgu kena bahagi 60. 40 bahagi 60. 40 bahagi 60. Tekan kalkulator dapat berapa? 40 bahagi 60 dapat berapa? Bagi tahu cikgu berapa jawapan 40 bahagi 60? 2/3. Kalau kita cakap 0.666666 banyak kan? Kalau kamu dapat pecahan yang macam 0.3333, 0.66666, 0.99999, better untuk kamu ambil nilai dia dalam keadaan pecahan. 2/3 selepas kamu dah bahagi 60, anak panah dia jatuh dekat sini. Jadi unit dia bukan lagi saat, dia jadi minit. Itu cara dia. Okey. Cikgu terus penjelasan cikgu. Sekarang formula dia adalah masa kita, laju kita adalah 70 meter per minit. Dan masa kita kamu ambil 2/3 minit. Sebab apa? Sebab apa cikgu tukarkan kepada minit? Sebab ini unit pecutan. Unit pecutan ataupun perubahan laju dia. M dekat sini adalah untuk meter. Unit meter adalah berkaitan dengan jarak. Manakala minit dekat sini adalah berkaitan dengan masa. Jadi, bila cikgu nak dapatkan, cikgu zoom out sikit. Cikgu nak dapatkan dia punya perubahan laju, formula dia adalah laju bahagi masa. Cikgu buat ke bawah je lah. 70 bahagi, kamu kena buat kurungan 2/3. Okey, cuba tekan 70 bahagi ataupun per 2/3 tu mesti dalam kurungan. Kamu dapat berapa? 105. 105. Barulah unit kamu meter per minit. -2. Ni jawapan untuk A1. Sempat salin tak? Dah habis salin dah? Ya. Belum. Okey. Dah cikgu. Okey. Bagus. Ada yang belum lagi ke? Cikgu. Ada. Okey, ada yang tengah salin lagi. Okey, cepat.
Okey, boleh cikgu teruskan untuk soalan 2, A2? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey. Jadi, cikgu dah selesai jawab untuk A1, cikgu nak jawab A2 pula. Cikgu nak jawab A2 pula. Okey, jadi masing-masing tengok. Huraikan. Bila cikgu bercakap tentang huraikan, bila cikgu bercakap tentang huraikan, maksudnya apa yang kena ada? Yang kena ada kamu tengok paksi Y, dia ada laju dia. Yang kedua kamu tengok paksi X, dia ada masa dia. Yang ketiga kamu tengok pecutan dia kalau ada kecurunan. Okey, dan yang keempat kamu tengok jarak dia. Semua maklumat ni kena ada dalam huraian kamu. Jadi nombor 2. Dia cakap apa? Dari saat 40 hingga ke saat 80. Tengok betul-betul. Jadi bila cikgu cakap 40 ke 80, yang kamu kena hurai dekat sini. Kamu kalau huraikan semua, salah. Siapa yang huraikan semua, salah. Okey, nilai laju dia apa? Nilai laju dia ambil dekat paksi Y iaitu 70 meter per minit kuasa 2. Masa dia apa? 80 tolak 40, kita akan dapat 40 saat. Pecutan, dia tiada pecutan. Tiada perubahan laju dekat sini. Jarak. Bila cikgu bercakap tentang jarak, cikgu keluarkan dulu bentuk dia. Tinggi dia adalah 70. Dan lebar dia adalah 40. Jadi dekat sini, jarak dia apa? 70 darab 40. 70 darab dengan 40, kamu akan dapat 2,800. Macam mana nak tahu unit dia? Tengok kepada unit laju dia. Kalau unit laju dia meter, maksudnya unit jarak dia adalah meter juga. Jadi jarak dia dekat sini adalah 2,800 meter. 2,800 meter. Jelas ke semua sampai sini? Boleh faham? Jelas. Okey. Huraian. Buat ayat. Buat ayat tak penting pun. Buat ayat tu tak penting. Kamu nak ayat elok-elok ke, ayat cantik-cantik ke, ayat sedap-sedap ke, macam kamu mengorat ke, tak penting. Dia tak ada tambah tolak markah. Yang penting markah kamu kena ada semua nilai ni. Okey. Gerakan. Dalam, cikgu buat ayat juga, dalam laju seragam. Kenapa cikgu cakap laju seragam? Sebab dia tiada perubahan laju. Cikgu dah cakap dah pasal ni. Selaju, ayat cikgu pun pelik. Selaju 70 meter per minit negatif 2. Dalam masa 40 saat berjarak 2,800 meter. Inilah jawapan lengkap full mark dekat sini. Salin. Kanan nak bagi apa? Angel atas ni kawe tak bubuh lah cuti penggang ni. Lagi atus sah betul. Sama ni. Mula abu. Betul. Dapur diri sini ke awak nampak ni. Dapur ada baru. IV tu. Okey. Baik. Betul lah. Ni ada tak asyik bengkel lewat ini dulu. Ada bengkel tak bayar nah ni untuk promo. Ni tak ayam masuk just cancel pun ni dah 1 juta. Bengkel ni baik buat dekat-dekat ni pecutai, tapi haji nak buat boleh lain. Nak awak. Bincang untuk ini. Event lu. Juta ni still the best.
Kemudian dia masuk 28 di sini. 28 Februari aja bang. Masing-masing. Kau siap kau send ada. Okey, dah siap salin ke soalan nombor 2? Dah, cikgu. Okey, bagus. Okey, jadi dekat sini cikgu akan pergi kepada soalan nombor 3. Soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3, hitung jumlah jarak. Jumlah jarak ni soalan favorite. Okey, hitung jumlah jarak dalam 120 saat. Maksudnya jarak yang dia nak daripada 0 sampai 120. Keluarkan bentuk dia. Kalau kamu rasa susah, kalau kamu rasa susah, kamu bahagikan kepada 3 bahagian, 1 bahagian, 2 bahagian, 3 bahagian. Bahagian pertama, cikgu boleh dia terus selesaikan ni, tapi cikgu nak kamu nampak step dia. Bahagian pertama yang warna biru. Yang warna biru bentuk segitiga. Selepas kita keluarkan bentuk dia, masukkan nilai. Nilai dia dekat sini 70. Masukkan 70. Nilai dekat bawah ni 40. Masukkan 40. Jadi, masukkan dalam formula dia. 1/2 darab 70 darab 40. Jadi 70 darab 40 bagi 2 kita dapat 1400 meter. Okey, sampai situ jelas ke semua? Boleh faham sampai situ? Boleh. Okey, bagus. Okey, untuk jarak yang kedua iaitu bentuk nombor 2 cikgu dah tunjuk dekat sini. Dan yang terakhir adalah trapezium. Trapezium dekat sini 120 tolak dengan 80 kita dapat 40. Tinggi dia yang pertama dekat sini kita dapat 70. Tinggi yang kedua kita dapat 110. Okey. Jadi kamu tengok dekat sini. 1/2 dalam kurungan 110 tambah 70 darab dengan 40. Jadi 110 tambah 70 darab dengan 40 bahagi 2. Kamu akan dapat 3,600 meter. Jadi jumlah jarak. Jumlah jarak. Salin tahu. Jumlah jarak yang pertama adalah daripada 0 ke 40 saat 1400 meter. Tambah jumlah jarak 2800 meter dan yang terakhir 3600 meter. Jadi dekat sini kita dapat jawapan dia. 1400 tambah 2800 tambah 3600, jumlah jarak adalah 7,800 meter. Ini jawapan nombor 3. Jelas ke semua? Jelas. Jelas. Okey, bagus. Tengah salin ke? Ya. Okey, lepas okey, bagus. Cikgu, Ya. dah tak cukup ruang. Tak cukup ruang cari tempat lain. Salin juga. Okey, lepas ni cikgu nak ajar kamu, cara nak selesaikan kalau dia ada huruf. Ada soalan? Cikgu. Ya. Biar apa. Okey, kalau ada soalan, kalau nak tanya, kalau pening, tanya dekat WhatsApp. Kalau susun ayat tu. Okey. Kalau macam malu-malu, kod-kod ada yang dekat sini nak malu-malu nak tanya soalan, tanya juga. Cikgu okey sahaja. Okey, jadi dekat sini masa ni bergerak dah 9.20. Kita banyak lagi soalan. Boleh cikgu teruskan? Boleh. Boleh. Okey.
Jadi, lepas kamu dah faham macam mana cara nak selesaikan tu, baru cikgu ajar macam mana kita nak cari nilai-nilai yang dia tak bagi dekat sini. Okey. Jadi cikgu harap masing-masing fokus lah. Sebab cikgu tak nampak ni. Okey, terserah. Tapi dekat sini cikgu nak semua orang fokus. Okey, boleh ke cikgu mula buat soalan yang pertama ni? Soalan ketiga. Boleh. Okey. Boleh. Okey. Graf laju masa berikut menunjukkan kelajuan Kamal berjoging. Jumlah jarak yang dilalui oleh Kamal semasa berjoging ialah 298. Dia kata jumlah jarak adalah 298 meter. Dia dah bagi jumlah. Dia bagi jumlah tentang apa tu? Dia bagi jumlah tentang jarak. Jarak ni macam mana nak cari? Jarak ni adalah luas bawah graf. Luas bawah graf. Kamu kena ingat betul-betul. Kamu kena tengok apa soalan bagi dan apa soalan tak bagi. Dia bagi 298 dan dia nak luas bawah graf. Jadi kita kira untuk A cari nilai T. Nak cari nilai T, kamu kena ada bentuk yang pertama, bentuk trapezium. Jadi bentuk yang pertama dekat sini, tinggi dia ini adalah 23. Dan tinggi yang seterusnya adalah 15. Manakala bawah dia kamu buat apa? Bawah dia jarak dekat sini adalah T tolak kosong. T tolak kosong kamu dapat T. Jarak dekat bawah ni adalah T. Itu cara dia. Itulah cara nak masukkan nilai T tu. Jadi formula dia dekat sini adalah 1/2 dalam kurungan darab 23 tambah 15 darab dengan T. Dekat sini kita selesaikan. Dekat sini kita selesaikan. 23 tambah 15 bahagi 2 kamu akan dapat 19T. Kenapa cikgu selalu buka extra kelas untuk kamu? Kenapa cikgu asyik buka extra kelas macam mana nak selesaikan sebutan serupa, macam mana nak selesaikan algebra? Sebab semua tu ada dalam form 4. Nanti kamu tanya pula macam mana darab T ni tiba-tiba ada 19T dekat sini. Okey. Cikgu teruskan penjelasan cikgu untuk bentuk yang kedua. Bentuk kedua adalah bentuk petak. Jarak dekat tinggi dia ni adalah 15. Tetapi base dia. Base ni apa? Tapak dia. Kamu tak boleh ambil 18. Kalau kamu ambil 18 maksudnya kamu kira daripada kosong. Jarak sini ke sini adalah 18 tolak T. Pandai. Jadi dekat sini formula dia 15 darab dengan 18 tolak T. Buka kurungan 15 darab 18. 15 darab 18. Kamu akan dapat 270. 15 darab negatif T. Kamu akan dapat negatif 15T. Itu cara dia. Sekarang ni dia kata apa? Dia kata jumlah jarak. Jumlah jarak. Apa jumlah jarak? Jarak yang pertama dengan jarak yang kedua. 1 tambah 2. 1 jumlah jarak dekat sini adalah 19T. Tambah dengan jumlah jarak yang kedua. Jumlah jarak yang kedua adalah 270 tolak 15T. Sama dengan 298 meter. Ini cara nak selesaikan dia. Okey. Ini cikgu ajar banyak kali. Bila kita buka kurungan, kita boleh terus buka. Simbol sama, positif, positif. Simbol sama akan dapat positif. Positif, negatif, simbol lain hasil dia negatif. Sama dengan 298. Sebutan serupa untuk 19T. Mana satu sebutan serupa untuk 19T? Bagi tahu cikgu. 15T. Ya, betul. Negatif 15T. Sebutan serupa untuk 270. Mana satu sebutan serupa untuk 270?
298. 298. Pandai. Jadi bila sebutan serupa dia dekat sini kita kena pindahkan dia. 19T boleh tak tolak dengan 15T? Boleh. Boleh. 19 tolak 15 dapat berapa? 14. Tak. 4. 4T. Kenapa dia boleh tolak? Sebab Sama. dia sama geng. Ya, sama geng dia. Sama sebutan serupa dia. T dengan T. Dua-dua ada huruf T. Sekarang 298, 270. Dekat sini dia dalam keadaan positif ke negatif? Yang mana? Dekat sini. Ya, positif. Kita Positif. nampak dia positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. 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 Jadi 298 dengan 270 boleh selesaikan tak? Boleh. Boleh. Kenapa boleh diselesaikan? Sebab dia jadi 28. Okey, 298 dengan 270 tu adalah sebutan yang serupa. Barulah dia boleh diselesaikan. Kita dapat 28. 4T nombor dengan huruf duduk sebelah-sebelah. Kalau dia duduk sebelah-sebelah maksudnya dia dalam keadaan darab ke bahagi? Bahagi. Darab. 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 Darab pindah ke sebelah dia jadi Bahagi. 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 28 bahagi dengan 4 dapat berapa? 7T. 7. Iya, kita akan dapat 7. Macam itulah kita nak cari T. Jadi T dia adalah sama dengan 7. Itulah cara dia. Itulah cara dia. Itu soalan A. Salin. Salin. Macam mana cikgu keluarkan, macam mana cikgu nak cari nilai T. Okey, soalan B. Kod-kod nanti kalau soalan tu kan dia berkait dengan Alam tak T. kunci. Jap. Sorry. Okey, soalan B. Laju purata. Bila cikgu cakap laju purata, laju purata, formula dia adalah jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Kira elok-elok. Tolonglah tengok elok-elok. Jumlah jarak dekat sini 298. Jadi dekat sini kita tak apa dah. Jumlah masa dekat sini dia dah ada 18. Bahagi sahaja 298 bahagi dengan 18. Dia dapat berapa? Dapat 16 point. 6. 56. 56. Kalau boleh kita ambil 2 titik perpuluhan, ingat tu. Ada markah dalam SPM nanti. Bila dia bercakap tentang laju MS negatif 1. T dekat sini kita tengok unit dia saat. Jadi kita boleh letak T adalah 7 saat. Itulah jawapan A dan jawapan B. pecahan tak wajar cikgu ambil. Apa? Kalau ambil dalam pecahan tak wajar. Dalam kalau nak ambil dalam pecahan tak wajar pun boleh, tak ada masalah. Betul juga. Okey, dah habis salin ke? Dah. Perubahan laju dengan laju purata. Okey, perubahan laju dengan laju purata lain. Perubahan laju adalah tentang laju. Silap. Laju purata adalah tentang laju. Perubahan laju adalah tentang pecutan ataupun nyah pecutan. Tu maksud dia. Perubahan laju. Kita press motor kita. Kita tekan minyak kereta kita. Maksudnya kita ada memecut. Jadi perubahan laju bermaksud sama ada dia pecutan ataupun nyah pecutan. Tapi laju purata dia tak sentuh pun tentang dia makin laju ataupun dia makin slow. Dia tentang nilai laju purata. Maksudnya total dekat sini, pergerakan dekat sini daripada 0 hingga 18 saat, total laju dia adalah selama 16.56 meter per second. Logik lah sebab dia jogging, bukannya dia bawa kereta. Kalau dia bawa kereta, cuba kamu tekan 16 je. Tak kena horn ke kat kereta kat belakang. Okey, boleh cikgu teruskan kepada soalan yang seterusnya? Boleh cikgu. Malam ni
Cikgu tak tahulah. Cikgu kalau boleh cikgu nak buat semua soalan. Kamu just fahamkan dan salin. Kalau ada masa lebih. Kita start lambat tadi. Kalau ada masa lebih, barulah cikgu akan pilih soalan mana yang kamu kena buat. Okey Okey, yang ni kita dah selesaikan. Yang ni kita dah selesaikan. Kalau ada soalan boleh tanya dekat WhatsApp malu-malu. Okey, kita buat pula soalan yang seterusnya. Tengok betul-betul. Tak apalah, kita akan buatlah soalan. Cikgu decide kita akan buat soalan. Ada soalan, malu-malu nak bersuara, tanya dekat WhatsApp. Cikgu okey saja. Jangan malu-malu dengan cikgu. Siapa tu? Lihat tu. Nak tanya-tanya. Okey, soalan B. Masing-masing boleh tengok ni. Dia sama macam tadi. Dia sama macam tadi. Jumlah jarak yang dilalui oleh sebuah kereta dalam graf laju masa ialah 526. Huraikan gerakan kereta pada 1.5 jam yang terakhir. Kalau ada soalan bagi tahu. Okey. Jadi bila dia bercakap tentang huraikan, dalam huraian kamu kena ada yang pertama tentang laju. Yang kedua tentang masa. Yang ketiga sama ada dia pecutan ataupun nyah pecutan. Dan yang terakhir kita kena ada tentang jarak. Ini yang kamu kena ada dalam huraian kamu. Okey. Huraikan kereta kamu pada 1.5 jam yang terakhir. Bila dia mention tentang terakhir, kita baca dari belakang. Ini adalah pergerakan kita pada 6 jam yang terakhir. Jadi, laju dia dekat sini apa? Laju dia dekat sini, dia bermula dengan 117. Habis dekat kosong. Jadi dekat sini dia ada perubahan laju. Jadi perubahan laju, untuk laju dekat situ, sama ada kamu boleh ambil laju permulaan. Laju permulaan 117. Laju akhir kita dapat 6. Kosong. Untuk masa dekat sini, untuk laju ni cikgu tak isi sebab apa? Sebab dia ada perubahan laju. Dia ada perubahan laju. Jadi cikgu tak isi. Kita tak boleh ambil 117. Kalau kita ambil 117, maksudnya kita huraikan dekat sini sahaja. Kita tak boleh ambil kosong. Kalau kita ambil kosong, maksudnya kita huraikan dekat sini sahaja. Jadi bila ada perubahan laju, maksudnya kamu tak payah nak isi bahagian laju dia. Sebab apa? Sebab nanti kamu isi pada pecutan. Berbeza dengan sini. Kalau dia mendata, kamu tak payah isi pecutan, tapi kamu isi laju dia. Okey. Cikgu ulanglah, tak payah isi laju dia. Sebab nilai laju kamu ada di permulaan dengan pengakhiran. Okey. Jadi masa dia dekat sini adalah 1.5 jam. Pecutan dekat sini dia berlaku perubahan laju. Dia berlaku perubahan laju. Perubahan laju ni adalah kamu ambil laju bahagi masa. Ambil graf dia laju dia dekat sini adalah ambil yang paling tinggi 117. Masa dia dekat sini kamu ambil jarak sini ke sini, iaitu kamu akan dapat 1.5. Kira 117 bahagi 1.5, kamu akan dapat 78 unit. Kena hati-hati. Sebab perubahan laju bukan tentang laju, tapi tentang pecutan ataupun nyah pecutan. Unit dia kilometer per jam. Tapi sekarang kita bercakap tentang perubahan kilometer per jam -2. Jadi dekat sini kita tak panggil dia pecutan. Kalau pecutan graf dia menaik. Tapi bila dia ke bawah kita panggil dia nyah pecutan. Dia makin slow. Nyah pecutan dia adalah 78 km per jam -2. Itu adalah jawapan untuk nyah pecutan dia.
Untuk okey, sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Jelas ke? Boleh faham ke Cikgu. semua? Ya. Sekejap. Ha. Yang tu bahagian perubahan laju tadi, dia dekat bahagian situ kita ambil ya bahagian 117 tu sebab dia masih sama kan? Okey. Untuk dia punya kiraan, kamu ambil laju yang paling tinggi. Untuk dia Okey. punya kiraan masa, kamu ambil yang paling banyak. Bentuk segitiga. Tu cara dia. Kita tak boleh ambil kosong tu kan? Okey, tak boleh ambil kosong. Okey, kalau nak lagi faham, kita ambil formula kecerunan. Kita ambil formula kecerunan. Tapi sampai sini sebenarnya ni kamu dah okey dah. Ambil je nilai laju. Kamu tak boleh ambil kosong. Cikgu tunjuk. Okey, ni formula yang senang je lah. Kalau untuk yang tak payah pening-pening, kamu ambil sahaja nilai laju yang paling atas dan jarak masa. Kamu bentukkan, dia mesti bentuk segitiga. Kalau kecerunan dia positif ke atas, kamu akan nampak segitiga dia. Maksudnya kalau kecerunan dia ke atas, kamu ambil point dia dekat mana? Kamu ambil point dia dekat sini. Kalau dia ke bawah, macam mana dia ke bawah? Point dia ke bawah. Tapi bila dia ke bawah, kamu ambil point dia dekat mana? Kamu ambil dia dekat sini. Kamu ambil bucu atas, jangan ambil bucu bawah. Kamu ambil bucu atas, jangan ambil bucu bawah. Sebab apa? Sebab dekat sini dia dah merangkumi. Dah faham yang tu je lah lu. Kalau dia ke atas, salin nota ni. Kalau form kecerunan dia menghadap ke atas, ni nilai laju dia. Ni nilai laju. Sama. Dan ni nilai masa dia. Dia memang akan bentuk segitiga. Dia akan bentuk segitiga. Menjawab ke? Boleh faham? Jawab. Okey, bagus. Yang bahagian per jam tu dia negatif 2 kan? Bukan negatif 1. Ya, dia negatif 2 sebab dia bercakap tentang perubahan laju. Perubahan laju, bila cakap, dia tak boleh cakap dia pecutan ataupun nyah pecutan. Kalau dia bagi tahu pecutan ataupun nyah pecutan, maksudnya dia bagi kamu jawapan. Jadi dia just cakap, dia mention tentang perubahan laju sahaja. Maksudnya kamu sendiri yang kena cakap dia pecutan ataupun dia nyah pecutan. Menjawab ke? Menjawab. Okey, bagus. Dia nyah pecutan dia jadi itulah kan? Dia makin slow. Sebab tu kamu tengok dekat sini dia makin slow sampailah dia jatuh pada kosong. Okey. Sebab tu dia makin slow. Maksudnya sampai kosong ni dia dah berhentilah. Okey, seterusnya jarak. Jarak untuk segitiga ni ambil betul-betul dekat sini kita dapat 1.5. Mana cikgu dapat 1.5? 6 tolak dengan 4.5. Dekat sini tinggi dia cikgu dapat 117. Masukkan dalam formula 100 pula. 1/2 darab 117 darab 1.5. Tekanlah kalkulator. 117 darab 1.5 bahagi 2. Kamu akan dapat jumlah jarak dia 87.75. Apa unit dia? Untuk unit, sila tengok dengan unit dekat paksi Y. Dekat sini, jarak dia adalah kilometer. Jadi jarak dia adalah 87.75 kilometer. Jelas ke semua? Alamak. Jelas cikgu. Okey, bagus. Yang lain jelas ke yang lain? Boleh faham? Jelas. Okey, risau cikgu. Okey, jadi huraikan. Huraikan kalau untuk laju cikgu tak letak sebab apa? Sebab cikgu tak boleh ambil dekat sini ataupun cikgu tak boleh nak ambil dekat situ. Okey, jadi kita mula dengan apa? Gerakan dalam masa 1.5 jam. Nyah pecutan. Cikgu gabung je nyah pecutan. Kalau pening sangat kamu buat koma. Nyah pecutan
78 km per jam -2 dalam jarak ataupun berjarak dalam jarak 87.75 km. Ni jawapan dia. Boleh faham ke semua? Jelas ke? Boleh. Okey. Okey, bagus. Okey, jadi masing-masing semua orang dengar ke suara cikgu? Nak dengar sikit suara semua? Dengar. Okey. Dengar. Okey. Sekarang dengan graf yang ada dekat depan ni, cikgu nak masing-masing cuba buat B2. Buat dulu, nanti cikgu akan tunjukkan jawapan dia. Cuba untuk buat cari jawapan. Kalau ada soalan tanya je tau. Tanya kat WhatsApp pun boleh. Okey, kalau untuk nilai T ni, tak apalah cikgu jawab ni. Kalau untuk nilai T, tu cara dia. Clarin dapat buat tak tu nilai T? Sedang. Sedang buat. Bagus. Okey, cikgu bagi masa. Tak sangka dah nak habis dah masa. Cikgu nak pergi jarak masa kejap ni. Cikgu kena keluarkan satu-satu bentuk kan. Iya, sebab apa? Sebab dia kata jumlah jarak. Kalau dia kata jarak sini saja, kamu boleh buat situ je. Tapi masalah bila dia cakap tentang jumlah jarak, kamu kena keluarkan semua bentuk yang ada.
Okey, cikgu bagi masa 3 minit lagi. Dah siap hantar dekat cikgu. Okey, bagus. Dia dah dapat. Okey, buat kalau tak dapat nanti. Okey. Tengah buat lagi ke masing-masing? Tengah buat. Okey, baik, cikgu tunggu. Okey, 1 minit lagi tau. Okey, dapat tak masing-masing ni? Masih tengah buat. Okey, Clarin tak dapat ke Clarin? Tidak. Tidak. Anis Sofia dapat tak Anis Sofia? Nampak Anis Sofia diam. Okey, Wan Farisha. Wan Farisha dapat tak Wan Farisha? Tak. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Boleh tengok di hadapan cara nak keluarkan persamaan dia. Okey. Boleh ke cikgu mula tunjuk ni? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Michelle, Michelle dapat tak Michelle? Tak dapat. Tak dapat. Okey. Jadi kita tengok jumlah jarak. Bila cikgu cakap jumlah jarak. Jumlah jarak adalah sama dengan 526.5. Jadi kita kena cari
Macam mana nak dapatkan jumlah jarak? Sebab apa kita kena cari macam nak dapatkan jumlah jarak? Sebab dia dah bagi tahu dah jawapan untuk jumlah jarak. Dia dah bagi tahu jawapan untuk jumlah jarak. Jadi keluarkan salin tu ni salin. Tak dapat sila salin. Okey. Jadi ya. Saya dapat macam ulang balik sebab bila 117 darab 4.5 tolak T tu tiba-tiba dapat 526.5 balik. Tak apa, nanti cikgu tunjuk Hmm. Okey. Jadi ini soalan nombor 1. Bentuk yang pertama bentuk segitiga. Jarak sini adalah T. Manakala jarak yang menegak dia adalah 117. Kira dulu jarak dia 1/2 darab dengan 117. Darab dengan T. Jadi dekat sini kita boleh terus 117 bahagi 2. Dekat sini kita punya jumlah jarak adalah 58.5 T. Cikgu ulang 58.5 T. Jelas ke sampai situ? Boleh faham ke semua? Boleh. Boleh. Okey, Boleh. bagus. Okey, bagus. Kita pergi kepada nombor 2. Nombor 2, dia punya tinggi adalah 117. Sama 117. Tetapi jarak dekat sini 4.5 tolak T. 4.5 tolak dengan T. Jadi macam mana? 117 darab dengan 4.5 tolak T. Buka kurungan 117 darab dengan 4.5. Kamu akan dapat 526.5. Lepas tu tolak 117 T. Itu jawapan dia. Okey. Habis. Habis. Untuk nombor 2. Jelas ke nombor 2? Boleh faham? Okey ke semua nombor 2? Boleh. Okey, baik. Okey, nombor 3. Bentuk segitiga. Jarak dekat bawah ni jangan ambil 6. 6 tolak 4.5 kita dapat 1.5 dekat belah bawah. Atas dia kita akan dapat 117. 1/2 darab 117 darab 1.5. Kiralah. Okey. 117 darab 1.5 bahagi 2. Kita akan dapat 87.75. Jadi jumlah jarak dia apa? Jumlah jarak adalah apabila jarak luas area nombor 1 tambah dengan luas area nombor 2 tambah dengan luas area nombor 3, barulah kamu boleh totalkan dengan tu. Itulah jumlah jarak dia. Jadi kita dapat persamaan dia apa? Persamaan yang kita dapat daripada bentuk 1, 2, 3, 58.5 T. Tambah, sila buat kurungan setiap kali kamu nak masukkan. 526.5 tolak 117 T. Tambah 87.75 sama dengan ini 526.5. Tengok kat mana kamu tak dapat. Tengok balik dekat mana kamu salah. Okey, buka kurungan 58.5 T. Positif darab positif kita dapat balik 525.5. Positif darab negatif kita dapat negatif 117 T tambah 87.75 sama dengan 526.5. Jelas ke semua sampai sini? Boleh faham kah? Boleh, cikgu. Okey. Cari sebutan serupa. 58.5 T sebutan dengan serupa dia 117 T. Sebab apa? Sebab dua-dua ada huruf T. Yang lain macam mana? Yang lain kamu bulatkan sebab apa? Sebab dia boleh terus diselesaikan. Boleh terus tekan 58.5 tolak 117. Dapat berapa?
58.5 tolak 117 dapat berapa? RM48.5. Bukan jangan kat ada kawan kamu tanya. Sebab nilai dia bukan nilai dia 78 sebab dia nyapa pecutan. Bukan. Kita tak ambil tu. Kita ambil 117. Kita ambil 117. Untuk apa area ni, untuk area ni kamu kena ambil yang nilai ada dekat paksi Y dengan paksi X je. Untuk nilai pecutan dengan nilai nyah pecutan tak terlibat. Okey. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, sebab apa? Okey, nilai cikgu tunjuk reason ni. Formula unit untuk pecutan kilometer per jam -1. Kamu bahagi, kamu akan dapat kilometer per jam. Okey. Jadi bila kamu bahagi yang ke atas dekat sini kilometer per jam, nak cari dia punya jarak, kamu kena nilai paksi Y darab dengan nilai paksi X. Jadi nilai jarak dekat paksi X adalah jam. Dekat sini kamu akan dapat potong jam dia. Kamu akan dapat kilometer sahaja. Ini tak apalah. Kalau kamu confused, kalau kamu pening tak apa. Untuk siapa yang boleh dapat, untuk siapa yang boleh faham ini, boleh fahamkan. Okey, tapi tak apa. Cikgu terus buat yang bawah. Dekat sini 58.5T tolak 117T, kita akan dapat negatif 58.5T. Sama dengan, selesaikan pula 526.5 tambah 87.75. 87.75 dapat berapa? Dapat berapa? 614.25. 614.25 sama dengan 526.5. Pergi ke sebelah, dia punya kawan sebutan serupa. Negatif 58.5T. 526.5 positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Negatif 614.25. Selesaikan 526.5. 526.5 tolak 614.25 dapat berapa? Dapat berapa, geng? Negatif 87.75. Negatif Negatif 87.75. 87.75. Okey, pandai. Okey. Jadi dekat sini darab pindah ke sebelah dia. Jadi bahagi. Negatif 87.75 bahagi dengan negatif 58.5. Tekan kalkulator dapat berapa? Dapat berapa? Satu 1.5. Iya, T kita 1.5. Lepas tu unit dia apa? Unit dia jam. Jadi inilah nilai T kita. Okey, cikgu ulang lagi sekali Okey, jadi mana-mana yang confused boleh tengok dan fahamkan penerangan daripada cikgu. Jumlah jarak ni jumlah jarak 526.5. Bila dia bagi tahu jumlah jarak, kamu totalkan dengan jumlah jarak. Kalau dia bagi tahu pecutan, kamu pakai formula pecutan. Kalau dia bagi tahu laju purata, kamu pakai formula laju purata. Jadi kamu tak nampak lagi untuk soalan-soalan lain, cikgu hanya tunjuk untuk jumlah jarak. Jadi jumlah jarak, formula dia, kamu kena totalkan dengan semua area bawah graf. Untuk ukuran nombor 1, untuk ukuran nombor 2 dan untuk ukuran nombor 3, pastikan kamu ambil ukuran pada paksi. Pada paksi.
Tak payah nak ambil dia punya ukuran pecutan ataupun nyah pecutan. Okey, selepas kamu dah totalkan nombor 1, 2, 3, selesaikan macam biasa menggunakan persamaan linear. Sebab tu cikgu tekankan lagi sekali. Untuk form 4, cikgu ada buka kelas tambahan yang sebelum-sebelum ni ada banyak kali dah cikgu buka. Sebab cikgu nak kamu dapat jawab soalan ni. Siapa yang faham untuk 1, 2, 3 tapi tak faham cara nak dapatkan T ni, cara nak dapatkan, nak selesaikan persamaan linear ni, dia tak akan dapat buat. Dia tak akan dapat buat. Sebab apa? Sebab dekat sini kita belajar masa form 2. Kita belajar masa form 1. Dia tak ajar dah dekat form 4. Kalau kamu nak belajar balik, kamu kena buka balik form 2, form 1. Sebab tu cikgu buka kelas. Bila cikgu buka kelas, kamu akan nampak form 2 malam. Sebab apa? Sebab yang persamaan linear ni kelas dia adalah pada di tingkatan 2. Okey. Jelas ke semua macam mana cikgu dapat T sama dengan 1.5 tu? Jelas cikgu. Okey. Adakah dah ngantuk dah ni? Jangan ngantuk lagi. Kita ada lagi setengah jam lagi. Okey. Habis untuk soalan yang ni. Lepas tu kita buat soalan A. Kita buat soalan A. Jadi dekat sini. Dekat sini. Cikgu akan tunjuk. Cikgu akan tunjuk. Cikgu akan buat. Lepas tu kita akan buat satu soalan dekat sini. Cikgu cari. Ini jarak masa. Untuk jarak masa pun ada tau. Untuk jarak masa ni pun ada. Kamu kena hati-hatilah. Macam ni kan. Ni R. Ni jarak masa. Cuma dekat graf jarak masa kita dah pergi hari tu. Ni kan soalan dia kan. Ni tiba-tiba dia cari P. Macam nak cari P kat sini? Cari apa dia kasih. Okey. Ni graf laju masa. Hari ni graf laju masa. Okey. Tengok ni. 7 tolak 6. 7 tolak 6. Soalan dia boleh berubah-ubah. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Boleh fahamkan macam mana nak selesaikan. Boleh cikgu mulakan untuk soalan A? Boleh. Okey, baik. Okey, cikgu akan terangkan slow-slow, cuba untuk fahamkan konsep dia yang awal-awal sekali cikgu terang. Sebab tu cikgu suruh kamu salin yang tu. Yang awal-awal sekali cikgu terangkan. Okey, kita pergi kepada soalan A. Jumlah jarak yang dilalui oleh sebuah motosikal dalam graf laju masa ialah 186. Cari pecutan 6 jam yang pertama. Soalan nombor 1 dia bercakap tentang 6 jam yang pertama. Dia nak minta pecutan. Bila dia nak minta pecutan, macam cikgu bagi tahu tadi, kamu kira dia punya kecerunan. Bila dia minta tentang pecutan, pecutan dekat sini formula dia adalah laju bahagi dengan masa. Laju dia kamu akan dapat 10. Manakala masa dia kamu akan dapat 6. Jadi dekat sini kamu akan dapat 10 bahagi dengan 6. Kamu akan dapat 1.67. Unit dia apa? Unit dia adalah bergantung kepada paksi Y, kilometer per J negatif 2. Itu soalan nombor 1. Okey. Lepas ni cikgu nak masing-masing buat soalan A3 tau. Okey, soalan A2. Soalan A2. Huraikan gerakan motosikal. Tak apa cikgu buat dulu, nanti kamu buat soalan. Huraikan gerakan motosikal bagi tempoh 6 saat hingga 12 saat. Maksudnya dia minta kita hurai dekat mana? Yang warna hijau ni. Dia minta kita hurai dekat sini. Okey. Jadi cuba untuk huraikan. Huraikan kalau dekat sini laju dia. Laju dia kita dapat 10 km per jam. Masa dia kita akan dapat 12 tolak 6. Kita akan dapat 6 jam.
Okey, jarak dia, pecutan dia tak ada, dia laju seragam. Jarak dia adalah kamu kira dia punya bentuk. Bentuk dia 4, dekat bawah dia 6, dekat atas dia 10. 6 darab dengan 10, kamu dapat 60. Jadi 60 apa? Apa unit dia? Kilometer. Tengok dekat Pak CY, kilometer. Jadi huraian dia dekat sini adalah gerakan. Kamu boleh buat laju ataupun laju seragam. 10 kilometer per jam dalam masa 6 jam berjarak 60 kilometer. Ini jawapan soalan nombor 2. Jawapan 2 Roman. Okey, cikgu bagi masa untuk salin. Okey, setakat ni jelas ke? Boleh faham ke sampai situ? A2. Cikgu tak payah nyatakan dia punya pecutan kan? Cara nak kira pecutan dia ke? Dan tak payah nyatakan dia punya pecutan. Ya, tak payah. Sebab dia tak ada pecutan dekat sini. Pecutan ataupun nyah pecutan hanya ada apabila ada kecerunan. Okey, jelas ke semua? Boleh faham ke sampai situ? Boleh Boleh. cikgu. Okey, tengok betul-betul soalan nombor 3. Macam mana nak cari nilai V. Tengok betul-betul. Okey, dah habis salin ke? Boleh cikgu teruskan? Kalau siapa-siapa yang belum, sila ambil gambar. Okey. Jadi, cikgu akan teruskan kepada soalan nombor 3. Cikgu akan teruskan kepada soalan nombor 3. Okey, iaitu A3 lah. A3. Jadi soalan A3 dekat sini cari nilai V. Dia dah bagi jumlah jarak. Dia dah bagi jumlah jarak adalah 186 kilometer. Sekarang ni jumlah jarak hanya boleh dapat apabila kamu dapat luas dekat nombor 1, luas dekat nombor 2, luas dekat nombor 3. Okey, kita pergi balik kepada luas nombor 1. Untuk luas nombor 1, cikgu keluarkan lepas cikgu masukkan unit. Ini 6, ini 10. Jadi, luas dekat sini cikgu akan dapat 1/2 darab 6 darab 10. Dekat sini kita akan dapat jarak dia adalah 30 kilometer. Nombor 2. Nombor 2. Tinggi dia dekat sini adalah 10. Manakala dia punya jarak dekat bawah ni adalah 6. Okey. Luas dia 10 darab dengan 6. Kamu akan dapat 60 kilometer. Untuk nombor 3. Untuk nombor 3. Tengok betul-betul. Nombor 3, tinggi dia dekat sini adalah V. Manakala tinggi dia dekat sini adalah 10. Dan yang bawah ni sila tolakkan. 18 tolak 12, kamu akan dapat 6. Masukkan ke dalam formula. 1/2 darab 10 tambah V darab 6. Jadi dekat sini, selesaikan dulu 6 darab 1/2, kamu dapat 3. 10 tambah V. Buka kurungan 3 darab 10, kamu dapat 30. 3 darab V, kamu akan dapat 3V. Itu adalah luas untuk nombor 3. Jadi total jarak dia 186. Jarak pertama kita 30. Tambah. Bagi Ustaz Aidin. Katanya hari tu punya. Okey. Jarak pertama dia 30, jarak kedua dia 60 dan jarak ketiga dia adalah 30 tambah 3V. Total dia apa? Total dia adalah 186.
Selesaikan 30 tambah 60 tambah 30. Kamu akan dapat 120 tambah 3V sama dengan. Ha? Belum. Ada satu lagi. Okey. 120 positif pindah ke sebelah dia jadi negatif 120. 186 186 tolak 120 kamu akan dapat 66. 3 pindah ke sebelah 66 bahagi 3. Jadi V itu adalah 22 km per jam negatif 1. V ni adalah 22. Jadi kamu kena pandai dalam orang kata apa? Dalam cuba untuk elaborate, cuba untuk masukkan keluarkan persamaan tu. Okey, inilah soalan nombor 3. Jelas ke semua? Boleh faham ke sampai sini? Cikgu. Jelas. Ya. Boleh faham. Okey, bagus. Ya, kenapa tu? Siapa nak tanya tu? Yang 80 tu. Kenapa 80? Dia tertinggal bagi situ. Macam mana dapat 80 tadi? Mana 80? Mana 80 Soalan ni ke? Nombor 3 ke? Mana 80? Tu. Oh, 30. Ni 30 ni. Ni. Atas tu. Oh ni. Kanan. Okey, ya. Ya ni. Kanan. Kanan Ni lagi. saya ingat ke 80 tadi. Oh, yang ni ke? 30. Ini cikgu ambil je ni. Cikgu ambil 30 tambah 3V ni. Cikgu Okey. sekalikan. Tu je. Ini jarak nombor 1. Ini jarak nombor 2. Ini jarak nombor 3. Betul. Tu cara dia. Okey ke semua? Okey, bagus. Okey ke semua? Jelas ke? Boleh faham ke? Nisa boleh faham ke Nisa? Boleh. Rania ada Rania? Tak ada. Siapa? Amira jelas ke Amira? Jelas. Okey. Jadi kita ada masa lagi 10 suku. Cikgu bagi masa 10 minit. Lama tu 10 minit. Jarang cikgu bagi masa 10 minit. Okey. Jadi dalam 10 minit cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan nombor 1. Cuba selesaikan soalan nombor 1. Boleh ke? Boleh cikgu. Boleh. Okey, baik. Okey, jadi ini adalah soalan kita yang terakhir untuk malam ni. Cikgu nak masing-masing buka kamera semula. Cikgu nak tengok kamu tengah buat ke tak. Daripada situ cikgu nak pantau. Okey, jadi untuk kelas cikgu, cikgu ingatkan lagi sekali kalau kamu ada apa-apa soalan, jangan malu nak tanya. Jangan segan silu nak tanya. Kalau kamu takut kamu malu sampai bila kamu tak faham. Okey, jadi cikgu buka peluang ni. Ada soalan, tanya je dekat WhatsApp. Cikgu takkan sebut nama kamu. Cikgu tak sebut nama kamu. Kalau kamu takut cikgu tersebut, cakap jangan sebut nama saya. Cikgu tak sebut. Soalan tu kadang-kadang lagi berharga. Kamu tanya sebenarnya untuk kamu, tapi cikgu boleh terang untuk semua. Jadi nak tanya soalan, tanya sahaja. Okey, jadi boleh cuba selesaikan soalan nombor 1. Cikgu bagi masa 10 minit. 10.25 cikgu terus terangkan.
Okey, lagi 3 minit. Cikgu akan tunjukkan cara penyelesaian dia. Clarin dapat tak tu, Clarin? Tidak, cikgu. Tidak. Soalan B lagi, cikgu. Okey, nanti cikgu tunjuk Okey, selama ni cikgu nak kamu faham, kadang-kadang bukannya semuanya bercakap tentang jarak. Bukannya semua bercakap tentang jarak. Jadi ada soalan, ada soalan dia bercakap tentang laju purata. Jadi kamu kena ingat semua formula yang cikgu dah ajar kamu. Okey. Tak apa. 2 minit lagi cikgu akan tunjukkan. Cuba lagi Yang ini tak bagi jarak ya cikgu. Dia tak bagi jarak. Ya, Jumlah betul. jarak. Laju bahagi jarak. Pandai. Cikgu, Ya. tambah 2 minit lagi boleh? 2 minit. Tak boleh. Yalah. Okey. Bukan sebab cikgu takut ganggu masa kamu. Cikgu pun lepas ni ada kelas. Cikgu ada kelas dengan form 5. Pelajar cikgu nak SPM. Cikgu kena buat kelas. Jadi kamu jangan rasa penat. Cikgu ni mengajar lagi tau lepas ni. Okey. Jadi cikgu akan mula tunjukkan dekat depan. Okey. Cuba fahamkan. Cuba fahamkan. Okey. Sebenarnya bila cikgu suruh kamu jawab tu, cikgu bukan apa. Cikgu nak kamu rasa feel menjawab tu. Bila kita menjawab, kita mula faham. Kita tak faham dekat mana. Okey. Cikgu akan mula jawab dekat depan. Boleh ke? Boleh. Okey. Yang lain nak dengar suara sikit boleh ke? Boleh. Sekejap Okey. cikgu Baik. nak hantar. Okey, boleh hantar. Okey, jadi cikgu buat soalan 1A bila cikgu cakap jarak dalam meter yang dilalui semasa kereta bergerak dengan laju seragam. Kamu takkan buat kalau kamu tak tahu laju seragam dekat mana. Jadi, cikgu terangkan laju seragam adalah apabila dia tiada kecerunan. Jadi, dekat sini dia nak tanya tentang jarak. Bila dia nak tanya tentang jarak, jarak mesti berkaitan dengan luas bawah graf. Luas bawah graf. Jadi kita keluarkan bentuk segi empat kita. Tinggi dia 12. Tinggi dia adalah 12. Panjang dia 16 tolak 8. Tu cara dia. 16 tolak 8. Kamu akan dapat 8. Kamu boleh je nak kira satu-satu. Ini 1 tambah 2. Jadi tapi apa salahnya kita terus gabungkan. Jadi dia boleh digabungkan. Okey, jadi jumlah jarak dekat sini 12 darab dengan 8. Itu sahaja. Bila 12 darab dengan 8, kamu akan dapat 96. Sekarang kamu nak tahu unit dia, apa unit dia? Kamu tengok dekat laju kamu, ni adalah unit dia. 96 meter. Itu jawapan untuk A kamu. Jelas ke semua? Jelas. Jelas. Okey. Bagus. Okey. Habis. Habis. Jadi, kita pergi kepada soalan B. Yang tak dapat sila salinlah. Screenshot ke. Hantar. Okey. Jadi, cikgu akan tunjukkan untuk soalan 1B. Soalan 1B, laju purata. Laju purata kamu kena tahu dulu formula dia. Laju purata adalah sama dengan jumlah jarak. Jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Jadi, dia kata apa? Laju purata dekat sini adalah 12 saat yang pertama sahaja. Maksudnya, kamu kena ambil sampai sini sahaja.
Jumlah jarak yang terlibat untuk laju purata adalah bentuk pertama dengan bentuk kedua sahaja. Sebab apa? Sebab dia cakap tentang 12 saat yang pertama. Dia dah bagi tahu dah. Jadi dia dah bagi tahu dah formula laju purata. Jadi kamu punya inisiatif sendiri untuk dapatkan dia punya jumlah jarak. Jumlah jarak yang pertama kita dapat dia dalam keadaan trapezium. Tinggi dekat sini adalah V. Manakala tinggi dekat sini adalah 12 dan panjang dekat sini adalah 8. 1/2 tambah 12 tambah V darab dengan 8. 8 darab dengan 1/2 kita akan dapat kita akan dapat 36 tambah Okey, dengar ke suara cikgu? dengar. Okey, Dengar. cikgu gelap ni. Cikgu gelap ni tahu. Cikgu sekolah cikgu blackout. Okey, tak apa. Cikgu akan habiskan. Cikgu akan habiskan. Okey, suara cikgu jelas je kan? Jelas. Okey, 12 tambah V. Okey. 4 darab 12. Tolong cikgu tekan kalkulator. 4 darab 12 dapat berapa? 36. 36. 4 darab V dapat berapa? 4V. Okey, bagus. Ini adalah jarak yang pertama. Jarak yang kedua adalah, kita tengok dekat sini, 12 tolak dengan 8. Kita akan dapat 4. Tinggi dia dekat sini 12. Jadi 12 darab dengan 4. 12 darab dengan 4 dapat berapa? 48. Kita dapat berapa? 12 darab 4? 48. 48. Okey, kita dapat 48. Jadi dekat sini pun 48 lah kan? Dan sini kan 48 jugalah kan? Betul tak? Cikgu tak ada elektrik ni. Cikgu tekan kalkulator. Tak nampak dah kalkulator cikgu. Okey. 48. Okey, jadi dekat sini jumlah jarak adalah jumlah jarak adalah 48. Cikgu bawa alih dia ke sinilah nak bagi kamu nampak. Jumlah jarak adalah 48 tambah 4V. Yang ni jarak pertama. Jarak kedua adalah 48 tambah dengan 48. Jadi 48 tambah dengan 48, kamu akan dapat 96 tambah dengan 4V. Inilah jumlah jarak kamu. Jelas ke? Boleh faham sampai sini? Boleh. Okey. Boleh. Jadi bila kita dah dapat jumlah jarak, jumlah masa pula kita kira. Jumlah masa yang terlibat dekat sini adalah 12 saat. Tulislah 12. Masukkan dalam formula kita. Jumlah jarak kita apa? Jumlah jarak kita 96 tambah 4V. Per dengan jumlah masa. Jumlah masa kita 12. Sama dengan laju purata. Laju purata kita adalah 14. Ini sahaja. Daripada sini kita boleh terus selesaikan macam mana pindahkan 12 pindah ke sebelah. 12 pindah ke sebelah kita akan dapat 14 darab 12. 14 darab 12 dapat berapa? Dapat berapa? 168. 168. Pindahkan 96 ke sana. 96 tu positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. 168. 168 tolak dengan 96 dapat 72. 72. Darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 72 bahagi 4 dapat 18.
Iya, jadi V kita adalah sama dengan 18. Jelas ke semua? Itulah cara nak jawab. Itulah cara nak selesaikan. Boleh faham? Eh, Boleh. Okey, ambil gambar dah. Okey. Jadi dekat sini cikgu minta maaf atas salah silap cikgu lah, macam apa kurang faham ke ataupun kurang jelas ke. Untuk penjelasan, kalau nak apa-apa penjelasan kamu WhatsApp cikgu boleh tanya cikgu macam mana nak selesaikan ni, macam mana nak selesaikan tu, dengan syarat kamu buat dulu baru cikgu tunjuk mana yang salahnya. Jadi jangan risau soalan-soalan macam ni memang keluar SPM. Kerap keluar SPM. Okey. Jadi cikgu ucapkan terima kasihlah atas komitmen yang ditunjukkan. Cuba untuk fokuslah sepanjang kelas kita. Cikgu jauh ni dengan kamu ni. Kita jumpa pun sekali sahaja seminggu. Untuk extra kelas kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Kalau ada tajuk yang berkaitan, cikgu akan masukkan kamu. Kalau tajuk yang tak berkaitan, cikgu taklah masukkan. Okey, jadi sampai situ sahajalah kelas kita untuk malam ni. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Okey, cikgu. sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey.